Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illallah, al-hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sound kurang sikit tak dengar Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji-pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni, pagi Jumaat, yang mana seperti biasa pengajian kita, pengajian mingguan. Kita akan sambung seperti biasa, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir, karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kita banyakkan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah Ta'ala beri pada kita kesempatan dan juga kelapangan dapat kita bersama-sama berhimpun di dalam kelas online pada pagi ini. Lebih-lebih lagi kita berhimpun di dalam majlis ilmu dan juga pada hari Jumaat. Dan juga pada Jumaat disunatkan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbahasan kita, iaitu perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik, kita akan mulakan pada muka surat 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 9, 12. Baris yang ke-12 daripada atas.
Kitab Jawi, muka surat 17, baris yang ke-12. Kurang kuat. Kurang kuat. Saya kena pakai ini ya. Dia kalau pakai ni selalu masalah ni. Dia tak kuat mana. Sekejap kayak ni lah. Senang. Saya rasa dah kuat dah, tapi tak tahulah. Ni saya cuba ni, mungkin ni kuat kot. Dah up dah volume dah. Dah up tadi dah. Tak apalah. Pakai earphone lah. Baik. Muka surat 17, baris yang ke-12 daripada atas. Dia tadi tak jelas, mungkin boleh jadi sebab ni kan. Tadi tu dia jauh sikit. Yang ni kuat sikit pakai yang ni yang mudah. Kita pakai yang asli punya, yang asal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jika sama. Baik. Dan bersalahan pada sifat itu. Ni nak cerita apa ni kita ni? Jadi kita ni sekarang ni duduk di dalam perbahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kita duduk dalam bab sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa maksud dia? Bersalahan Allah Ta'ala akan segala yang baharu. Maksudnya Allah Ta'ala itu tidak sama ataupun tidak serupa dengan makhluk. Itu perbicaraan kita. Kemudian, bila sebut kata tidak sama ataupun bersalahan, dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, dikatakan bersalahan itu, Allah Ta'ala tu tidak sama, zat Allah Ta'ala tu tak sama dengan zat makhluk. Yang pertama, bersalahan pada zat. Yang kedua, bersalahan pada sifat. Yang ketiga, bersalahan pada af'al. Tu dia. Pada af'al. Baik, tengok. Hari ini kita nak masuklah Allah Ta'ala tu bersalahan pada sifat. Apa yang dikatakan Allah Ta'ala tu bersalahan pada sifat? Baru ni kita dah bahas Allah Ta'ala bersalahan pada zat. Yang ni zat Allah Ta'ala tu bukannya jirim. Tu maklum. Kita dah maklum jirim tu ma mala'al faragha, perkara yang memenuhi akan ruang dan tempat. Maksudnya dia mengambil ruang dan tempat. Itu panggil jirim. Kita ni pun panggil jirim juga. Kalau dari segi umumnya kita pun panggil jirim. Sebab apa? Kita mengambil ruang dan tempat. Tengok kita sekarang duduk bawah ni. Saya duduk bawah ni. Mengambil ruang sekadar mana besar. Saya tu besar tu lah saya mengambil ruang. Baik. Tengok dia kata. Dan bersalahan pada sifat itu. Apa dia bersalahan pada sifat? Bersalahan ni dengan mana? Tak sama. Bila sebut bersalahan, benda tu tak sama. Dan bersalahan pada sifat itu ialah. Apa dia? Sifat-sifat Tuhan itu bukan arad. Tu dia. Sifat-sifat Tuhan tu bukan arad. Bukan arad mana? Arad yang bertangkup.
arak yang bertangkup dijirim. Apa maksud bertangkup? Dobit tepi di situ. Bertangkup dengan mana menumpang. Kitab Rumi dia tulis bertangkup ke tulis apa? Tolong komen seorang. Kitab Rumi dia tulis apa? Bertangkup ke? Bertangkap ke? Dia tulis apa? Bertangkup ke apa? Cuba tengok Kitab Rumi. Bertangkap ke? Bertangkup, betul. Bertangkup tu dengan mana? Menumpang. Dobit situ. Saya pakai kitab Jawi. Bertangkup dengan mana? Menumpang dijirin. Jadi sifat-sifat Tuhan itu bukan arak yang bertangkup dijirim. Dia kena ingat sifat Tuhan, sifat Allah Ta'ala tu ada di zat Allah Ta'ala. Dia maklum. Kalau arak dia menumpang pada jirim, dia berlainan. Yang kita kata sifat ada di zat. Dia kalau kata arwah Tok Guru Haji Saleh dulu, dia kata dia zat dengan sifat tu dia main sekali dah. Jodoh dia. Bukan mula-mula kata main zat dulu, lepas tu main sifat tak. Kalau nak kata adab kita tu, kita kata sifat tu menumpang pada zat. Tak apa nak sedap tu. Ayat mudah-mudah. Kita kata sifat itu ada di zat Allah. Tapi sifat Allah Ta'ala tu ada di zat tidak seperti arat yang menumpang pada jirim. Dia kita maklum. Bila nak kata dengan akal kita nampak. Bila tiap-tiap jirim tu, bila tiap-tiap arat dia mesti berhajat pada jirim. Tak boleh ada jirim, tak boleh kata ada, tidak boleh kita kata ada arat semata-mata tanpa ada jirim. Tak boleh. Contoh kita kata manis. Tak boleh ada manis, melainkan mestilah dia menumpang pada gula. Contoh. Tak boleh ada masin, melainkan dia menumpang pada garam. Mesti orang kita cakap, kalau kita rasa manis, dia kodim betul. Dia zat dengan sifat main sekali dah. Jodoh dia. Kalau orang Tok Guru Saleh kata jodoh dia. Jodoh dia main sekali dah. Bukan kata zat main dulu, lepas tu sifat kemudian. Tak, bukan gitu. Sebab tu tak sama. Sebab tu tak sama. Dia gula. Kalau orang buat gula, kilang gula. Contoh saya tak tahulah. Tapi, kalau buat kilang gula ni, mesti dia buat zat. Dia buat apa? Jirim dulu. Dia buat benda tu dulu. Betul barulah dia ada manisan dia. Nampak tak? Dia zat dan sifat Allah Ta'ala, dia bukan kata zat mari dulu kemudian bawa sifat. Tak, bukan begitu. Dia main sekali dah jodoh dia. Kata Tok Guru Saleh. Dia main sekali dah. Ingat dulu Tok Guru Saleh dia mengajar Jumaat pagi. Saya duduk ngaji dulu. Setiap Jumaat pagi tu ramai orang, kat 1,000 orang lebih. Jumaat pagi tu penuh. Dia mengajar pukul 7.30 pagi tu ramai lah. 2 sesi. 2 sesi. Mula-mula dia ngajar dulu. Kemudian dia bertukar dengan, lepas tu dia giling dengan anak dia, Syekh Muslim. Lepas habis tu dia ngajar balik. Minta maaf. Dia ngajar lagi, lepas tu dia rehat sekejap. Dia rehat, lepas tu dia ngajar balik. Manis menumpang pada gula, masin menumpang pada garam. Itu contoh. Itu arat. Arat, kita dah bahas sebelum ni arat. Panjang lebar baru ni arat. Mana arat, mana sifat. Kita kata lagi. Kita kata orang duk bakar. Orang duk masak. Tiba-tiba kita duduk kat bilik ni, kita bau. Saya lah. Bau-bau, ui sedapnya bau ni. Bau wangi. Contoh. Wangi itu kita kata arat. Sebab apa? Mesti dia menumpang pada sesuatu perkara. Bau wangi betul lah. Apa dia wangi ni? Tengok. Oh, minyak atar.
Minyak atar tu jirim. Arat bagi minyak atar tu apa? Wangi. Sebab apa? Sebab kita dapat melalui panca indera kita dengan menghidu. Tak boleh ada wangi saja melainkan mestilah dia menumpang pada minyak bau, pada minyak atar. Ya, apa bau wangi ni? Tak ada wangi saja, dia tak ada menumpang apa-apa. Tak, itu mustahil. Itu perkara yang mustahil. Tu nampak lagi. Habis itu. Jadi nak cerita kata, bersalah pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu, sifat Allah Ta'ala, pedam menumpang pada cili. Ya, betul. Betul aja. Betul Kak Lia. Sifat-sifat Tuhan itu bukan arat. Sifat Allah bukan arat. Sebab apa? Sebab yang pertamanya kita tahu, arat tu perkara yang baharu. Sifat Allah Ta'ala tu qadim, bukan baharu. Tu maksud dia. Sebab tu dia kata, sifat-sifat Tuhan itu bukan arat. Arat macam mana? Yang bertangkup di jirim. Apa maksud bertangkup? Yang menumpang di jirim. Dia arat, dia menumpang pada jirim. Tak boleh ada arat, mesti kena ada jirim dulu. Kita nak sebut kata benda tu arat, mesti dia kena sebut jirim dulu. Apa dia bau pedas ni? Apa dia rasa pedas ni? Oh, cili padi pedas ni. Contoh. Nampak? Habis itu. Bukan arat yang bertangkup di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Jadi sifat Tuhan tu bukanlah bertempat bersama dengan jirim. Sifat Tuhan tu dia bukanlah seperti arat yang bertangkup di jirim dan yang bertempat bersama dengan jirim. Sedangkan Allah Ta'ala tu dia tak bertempat. Malah bila tak bertempat, maka sifat Allah Ta'ala tu tak bertempat. Tu maksudnya. Habis itu, tengok kita punya arat. Tengok. Kita cakap warna kulit kita. Warna kulit saya ni warna coklat. Contoh. Bila sebut warna coklat ni, dia menumpang pada apa? Pada kulit. Pada kulit. Warna tu, warna yang menumpang pada kulit. Tak boleh sebut warna, mesti ada jirim. Mesti dia menumpang pada sesuatu. Aku nampak warna merah tadi. Orang kita kata. Apa yang merah? Mesti orang kita cakap. Kau nampak apa yang merah? Mesti orang tu tanya pada jirimnya. Dia tak akan pas mata-mata sifat. Aku nampak merah tadi. Oh, kalau orang kata tu, sah kata dia tu orang tak apa nak cegah mana. Biasa mesti orang tanya, aku nampak warna merah tadi. Kita pun tanya, apa dia yang merah? Nanti sekejap, Ustaz. Abang Jenny sekejap, Ustaz jawab. Baik, apa dia warna merah? Kalau orang kita kata, nak sebut merah, nak sebut merah, mestilah dia menumpang pada satu perkara. Iaitu kita panggil jirim. Nampak tak? Sebab merah tu kita boleh nampak dengan panca indera mata kita boleh nampak. Sebab apa boleh nampak? Sebab putih, merah, hitam boleh nampak dengan cahaya. Nampak? Sebab tu kita kata, kalau orang tu kata, aku nampak warna hijau tadi. Orang tu tanya, apa yang hijau? Aku nampak hijau semata-mata. Itu tak masuk akal. Itu panggil mustahil pada akal. Akal tak boleh terima kata, bila sebut warna hijau tu tak menumpang pada apa-apa. Tak. Habis itu. Baik, soalannya. Saya kurang jelas Ustaz, nama Amrul I'tibari ni sebenarnya masuk belah mana? Nak kata arat,
Tapi tak boleh detect dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Okey, baik. Amrun i'tibariyun. Bismillahirrahmanirrahim. Amrun i'tibariyun ni kaedah. Kena ingat bab tauhid ni dia kena tahu beza mana satu amrun i'tibari, mana satu dia panggil sifat wujudi. Dua perkara ni wajib kita kena tahu. Tak tahu dua perkara ni, tak kenal makhluk, tak kenal Tuhan. Habis ni Ustaz, orang duk hidup ni Ustaz, mereka tak kenal ke? Orang yang tak mengaji, kalau bab tauhid ni, dia tak tahu amrun i'tibari, dia susah. Apa kaedah amrun i'tibari? Amrun i'tibariyun, kaedah dia ialah tidak seseorang itu tidak mendapat dengan salah satu, seseorang itu tidak boleh mendapat daripada salah satu daripada panca indera yang 5. Kalau dia tak dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5, itu dipanggil amrun i'tibariyun. Apa salah satu daripada panca indera yang 5? Dia tak dapat. Contoh kata, melihat, mendengar, menghidu, menyentuh, merasa. Nampak? Melihat, mendengar, menghidu, menyentuh, merasa. Kalau dia tak dapat dengan salah satu daripada 5 perkara ni, kita panggil amrun i'tibariyun. Apa makna amrun i'tibariyun? Itu tadi kaedah. Pekerjaan yang kita faham dengan akal. Amrun i'tibariyun maknanya pekerjaan, sesuatu pekerjaan yang kita boleh faham dengan akal sahaja. Kita boleh faham dengan akal sahaja. Contoh macam mana? Lagu mana? Tengok Ajar Rahayu. Contohnya kita kata gini. Ni tangan saya ni. Ni tangan. Tangan ni kita nampak tak? Nampak. Nampak tak tangan ni? Nampak. Boleh pegang, boleh rasa. Boleh nampak tangan tu. Bila kita nampak, boleh pegang, itu dipanggil sifat yang wujudi. Kaedah sifat wujudi akas ataupun di sebalik kaedah amrun i'tibariyun tadi. Kaedah sifat wujudi iaitu sifat yang boleh kita dapat, iaitu sifat yang boleh kita dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Itu sifat wujudi. Tengok tangan. Kita nampak tak benda wujudi? Nampak. Nampak dengan mata. Kemudian boleh pegang lagi, rasa. Adapun amrun i'tibariyun, dia tak boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Habis tu, hanya dia faham saja daripada akal. Contoh, tangan. Kita goyang. Ni goyang. Tengok. Baik, kita nak tanya. Mana diri goyang? Tu abang tu Jaidin tadi saat ni. Mana diri goyang? Diri goyang tu nampak tak dengan mata kita? Diri goyang nampak tak dengan mata kita? Hajar Rahayu nampak tak? Nampak tak diri goyang? Mana Abang Jaidin tak ni? Nampak tak diri goyang? Goyang itulah amrun i'tibariyun. Sebab apa? Sebab kita faham dengan akal kata goyang itu tak nampak. Ya, diri goyang faham di akal saja Ustaz. Betul. Sebab apa?
Yang kita nampak tangan. Goyang tu sifat goyang itu terbit daripada tangan. Goyang itu dia terbit daripada tangan. Tak boleh kita kata goyang semata-mata, melainkan mestilah dia menumpang pada tangan. Maksud menumpang pada tangan tu maksudnya dia ada pada tangan lah. Tak nampak diri goyang. Diri goyang kita tak nampak. Sebab apa? Kita faham dengan akal saja. Nak pegang pun tak boleh goyang. Nampak? Nak pegang tak boleh. Pegang kena ke tangan. Goyang tak ada. Ya, betul. Ya, betul. Terbit daripada tangan. Habis itu. Baik, saya lupa nak bagi tahu sebelum ni. Sekejap. Dia amrun i'tibari, dia terbahagi kepada dua. Ni saya pernah bagi tahu dekat ni tidak. Hajar Raya dia faham tak? Tangan kita boleh nampak rasa itu okey. Ada point amrun i'tibari. Okey, betul. Okey, baik. Saya pernah cerita kata amrun i'tibari itu ada dua. Saya nak minta, saya pernah mengajar kata amrun i'tibari itu ada dua. Saya ingat lagi. Kak Zuraidah pun angguk juga. Amrun i'tibari dia ada dua. Saya pernah mengajar masjid negeri, pernah bagi tahu. Masjid khairiah pun saya pernah bagi tahu. Masjid wilayah pun saya pernah bagi tahu. Baik, tolong wakilkan. Tolong bagi tahu saya Kak Zuraidah ataupun Haji Kamarul Zaman. Apa dia? Saya katanya amrun i'tibari itu ada dua. Tolong bahagikan apa dua perkara tu. Amrun i'tibari itu ada dua bahagian. Saya pernah bagi tahu kat Kak Zuraidah dulu. Waktu tu mengajar saya pakai papan hitam lagi. Kemudian Kak Aini ke? Saya pernah tanya, saya nak bagi tahu juga. Amrun i'tibari itu ada dua. Ni waktu dekat kelas, dekat Masjid Firdaus tak silap. Kemudian Haji Khairul pernah bagi tahu kat Masjid Khairiah. Saya bagi tahu kata amrun i'tibari itu ada dua. Apa dua perkara tu? Tolong tulis di ruang komen anda sekarang. Adapun wakil daripada surah Furqan Banu Selayang tak jawab pun tak apa. Dia buat nak mengaji tauhid ini tak apa. Dimaafkan. Siapa boleh tolong jawab? Tu betul Hajar Zulana, betul. Betul. Siapa boleh jawab? Kak Ati boleh jawab. Aiyah. Hajar Kalsum dia tak boleh jawab. Intiza'iyun, ikhtira'iyun. Hajar Rana, nasib baik. Boleh tolong jawab. Baik. Siapa tahu ikhtira'iyun dengan intiza'iyun? Saya pernah cerita dekat masjid negeri dulu. Hajar Kak Zuraidah dah cerita dah dulu. Amrun i'tibari terbagi pada dua. Satu intiza'iyun, satu ikhtira'iyun. Apa maksud intiza'iyun? Apa maksud ikhtira'iyun? Tulis di ruang komen anda sekarang. Hari Jumaat ni kita tak mau bagi suap je. Kita tanya pula lama-lama sekali siapa yang dah belajar. Hajar Zulina dimaafkan sebab dia daripada surah Al-Furqan. Tapi lepas ni dah tahu, tak tahu. Baik, apa maksud intiza'iyun dengan ikhtira'iyun? Siapa dia? Siapa boleh tahu? Kak Aini, tolong tulis apa yang anda faham. Kak Zuraidah, tolong tulis apa yang anda faham dengan intiza'iyun dengan ikhtira'iyun. Siapa boleh jawab? Haji Alias, Haji Khairul.
Ha. Ha. Adalah akal saja. Bukan. Bukan yang tu. Ni bukan sifat hal. Masa tu tak silap saya Haji Kamal Zaman tak datang masa tu. Masa saya urai tu Haji Kamal Zaman tak ada masa tu. Tak apa Haji. Haji dah cuba. Tengok nak menjawab apa. Haji Kamal kata apa? Siapa cakap tak nak belajar tu? Belajar dah. Haji Khairul saya cerita dah. Saya cerita dah kat Masjid Khairiyah. Tak apa. Jangan cakap gitu, tak apa. Slow Tak apa, saya nak tanya dua orang ni, nanti saya jawab. Baik. Ada semua rekaan. Hajar Kalsum. Ikhtira'i rekaan gambaran akal. Intiza'i ada tempat ambilan. Okey. Ustaz, maaf lewat masuk sebab bersiap nak pergi kerja on call hari ni, tak boleh fokus, nanti tengok video tak apa. Baik. Ikhtira'iyun dia amrun i'tibari, dia ada dua. Satu amrun i'tibariyun intiza'iyun. Satu amrun i'tibariyun ikhtira'iyun. Apa beza duanya? Baik. Yang pertama, kita kata amrun i'tibariyun intiza'iyun. Jawapan Hajah Kalsum tadi betul, tepat sekali. Dan juga Hajah Rohana. Dua tu yang boleh jawab. Baik. Dikatakan amrun i'tibariyun intiza'iyun, pekerjaan yang kita faham dengan akal, tetapi intiza'iyun. Apa maksud intiza'iyun? Ada tempat ambilan. Ada tempat terbit. Baik, kita tengok. Tengok tangan. Ini tangan kita. Kita kata bergoyang. Bila sebut goyang, dia ada tempat terbitnya. Tempat terbitnya daripada mana? Daripada tangan. Itu dipanggil, kalau kita nak halusi lagi, mendalam lagi, kita panggil apa? Goyang itu dipanggil amrun i'tibariyun intiza'iyun. Nampak lagi Kak Zuraidah? Pernah tak saya beritahu dekat Masjid Negeri? Pernah. Masa tu kat Papaitan kuliah Duha, tak silap saya. Kita buat dekat, bukan dalam kita buat kat luar. Goyang, gerak, terbit dari tangannya, betul. Kak Nolia pun rasa ada apa. Cuba perhati, ingat balik. Baik. Goyang, gerak, terbit dari tangan. Kak Nolia ingat tak? Saya suruh dobit dulu. Ya, betul. Tepat sekali Hajar Rahayu. Betul. Betul. Tepat sekali Hajar Rahayu. Okey. Dobit dekat dalam kertas siap-siap. Dobit dalam kertas siap-siap. Itu satu. Dia panggil amrun i'tibariyun intiza'iyun. Intiza' ni tempat cabut, tempat terbit. Kita faham daripada kata tangan tu, keluarlah goyang. Saya ulang balik. Baik. Amrun i'tibariyun dia ada dua. Ini nak dalam sikit. Kita nak halusi sikit. Kalau orang tani kata dia kita halusi sikit. Amrun i'tibari dia ada dua. Ya, betul, minta maaf kalian. Betul. Ke ada sebut juga rasa dekat kuliah pondok tu. Rasa ada. Mungkin lama ke kan. Tak apa. Dimaafkan. Baik. Amrun i'tibariyun dia ada dua. Yang pertama dipanggil amrun i'tibariyun intiza'iyun. Alif nun ta zai. Alif ain ya intiza'iyun. Satu. Yang kedua dipanggil amrun i'tibariyun ikhtira'iyun. Lagi saya tak urai lagi tu. Ikhtira'iyun tak urai lagi tu. Tengok. Dia panggil amrun i'tibariyun
Ikhtira'iyun. Alif, kha, ta, ra, ain, ya. Ikhtira'iyun. Baik. Yang pertama kita panggil amrun i'tibariyun intiza'iyun. Apa dia intiza'i? Pekerjaan yang kita faham dengan akal, tapi ada tempat terbitan dia. Ada tempat ambilan, ada tempat terbit. Sebagai contoh kita kata ni, tangan saya ni duk goyang. Goyang-goyang ni, dia terbit daripada tangan. Kita faham kata goyang ini, dia terbit, dia ambil daripada tangan. Itu kita panggil amrun i'tibariyun intiza'iyun. Nampak lagi? Satu. Jangan Rokiah tengok Yang kedua, dipanggil amrun i'tibariyun ikhtira'iyun. Apa dia ikhtira'iyun? Pekerjaan yang kita faham dengan akal, yang dinisbahkan kepada rekaan semata-mata. Di luar akal kita tak ada benda tu pun. Macam mana contoh? Ni tengok contoh. Contoh kita kata gini. Dalam akal kita, pekerjaan yang kita faham dengan akal tapi yang bahasa rekaan. Contoh kita tengok TV. Tak usah pergi jauh lah. Ambil tengok TV. Siapa suka tengok cerita animasi, dia tahu. Junior nampak ke depan. Tengok boleh terbang. Ataupun kita nampak dalam akal kita. Kita nampak dalam akal kita, gajah tu ada 8 kaki. Kita kata gajah tu ada 8 kaki. Baik. Diri perkara, di luar fikiran kita ada ke tak ada gajah 8 kaki? Tak ada, Ustaz. Habis tu? Itu dipanggil pekerjaan yang kita faham dengan akal je. Tapi yang bangsa rekaan sahaja. Rekaan semata-mata. Diri perkara tak ada. Diri perkara tak ada. Contoh lagi, tengok dalam apa? Dalam cerita animasi. Transformers. Kalau orang duk tengok cerita Transformers tu. Tu banyak amrun i'tibariyun ikhtira'iyun. Rekaan semata-mata. Di perkara kat luar ni tak ada pun. X-Men. Lidah katak tu panjang zup. Itu tak ada, Ustaz, dalam TV. Dalam TV ada, tapi siapa duk buat? Orang putih. Orang putih duk tipu kita. Dia buat rekaan dalam akal dia, kemudian dia terbitkan dalam TV. Walhal benda tu tak ada pun. Lidah panjang zup yang katak tu makan. Tak ada. Tengok X-Men. Saya bukan nak cerita X-Men. Kalau tengok Wolverine tu, zak, dia keluar kat sini tangan. Nampak rekaan. Dia buat perkara yang amrul itibari. Yang kita kata, okey. Tengok Ustaz. Okey, tengok apa? Contoh kita kata, dia boleh hilang. Apa contoh apa tu? X-Men kan ada banyak orang kan? Tengok cerita X-Men tu, jangan tengok saja. Jangan tengok lawannya. Tengok perkara tu. Mereka dah buat tipu kita tu. Animasi tu. Tengok, Wolverine tiba-tiba keluar. Power Ranger. Power Ranger dia dah lah tu. Power Ranger. Gaban. Spiderman. Tu semua amrun i'tibariyun ikhtira'iyun. Rekaan saja. Diri perkara tak ada. Boleh faham dengan akal je. Nampak je dalam akal kita. Gaban. Gaban waktu saya kecil-kecil dulu lah. Kartun tu Ustaz. Ya, betul lah. Cerita kartun tu.
hanya rekaan. Ihtizai. Ya, perkara hayalan. Bukan ihtizai. Ikhtira'i. Hajar Kalsum. Tok Naduk punya cerita. Contoh. Jenis gambar apa semua tu lah. Jadi kalau kita tengok tu animasi lah. Cerita animasi tu dipanggil ikhtira'i banyak. Dia tak apa Hajar Kalsum. Dimaafkan. Tu dipanggil amrun i'tibari ikhtira'i. Tapi yang kita nak kenaki sekarang ni, ada pun kita kata sifat Allah tu amrun i'tibari intizai semua tu. Ikhtira'i tak ada. Ikhtira'i ni yang orang putih duk buat kerja ni. Orang putih duk tipu kita ni. Saya nak beritahu. Ingat balik contoh yang Ustaz bagi, maaf banyak-banyak. Sekarang baru mula faham pembahagian amrun i'tibari. Tak apalah. Kak Aini pun mungkin dia tak nampak kot. Saya dah bagi tahu dulu dah. Betul. Kategori benda-benda hayalan. Ikhtira'iyun. Ya, betul. Benda yang kita nampak dengan akal fikirannya. Tapi kenyataan tu tak ada. Nak terbit daripada apa pun tak ada. Nampak tak? Benda hayalan. Orang putih duk tipu kita tu. Macam-macam cerita. Apa tu cerita apa nama apa tu? Matrix semua tu. Dia dah lah tu. Dulu gajah kepala seribu. Dia dah lah. Betul. Matrix apa semua tu. Dia boleh berterbang. Pusing. Lepas tu jadi slow. Jadi slow balik. Dia nak ambil pop. Dapat ni. Dia terbit pada apa tu? Kita tanya balik. Dia nak terbit pada apa? Tiba-tiba dia boleh terbang. Lepas tu pistol tu melayang slow dia. Jadi apa panggil apa? Jadi lambat. Slow motion. Dia jadi slow motion je. Itu ikhtira'iyun. Yang tu dia apa duk buat? Orang putih duk tipu kita. Orang putih duk tipu kita tu. Dia ambil ikhtira'i. Kemudian dia jadikan jadi buat dalam TV. Diri orang tu ada lah. Tapi diri perkara tu tak ada pun. Cuba tengok. Superman sebenar ada tak Superman sekarang ni? Orang pakai Superman ada lah. Superman yang terbang. Lepas tu dia tiup. Jadi sejuk. Kalau panas dia keluar api. Contoh. Kalau api tu dia sejukkan. Superman. Lepas tu kena cucuk. Bercantum balik darah tu. Itu semua mustahil pada adat lah. Habis itu. Tapi rekaan lah. Orang Melayu mana? Ya betul. Batu belah, batu tangkuk. Boleh jadi rekaan. Habis. Itu amrun i'tibariyun. Faham situ Alhamdulillah. Siapa betul? Semua faham Okey, baik. Ni dulu cerita budak-budak Alah ni tak ada lah. Tengok Superman lama dah tu. Dulu cerita lah lama tu. Perkara yang perkara yang kita ikhtiar untuk jadi khairan umat manusia saja. Yalah. Dia ikhtiar lah. Dia kena buat. Dia ikhtira'i sebab dia rekaan. Dia kena ikhtiar untuk jadi khayalan umat manusia saja. Ya, lebih kurang lah. Diri perkara tu tak ada. Habis. Budak-budak tu macam tu lah. Macam saya cakap lah baru ni. Saya duk tengok cerita tu dia ada. Macam contoh kita Matrix. Matrix tu dia ada terbit daripada ilmu mantik. Ni panggil apa kalau berdiri macam ni macam mana. Bukan sahaja tu. Dia panggil falsafah apa. Macam-macam. Kalau orang mengaji, kalau orang belajar tu dia nak kaji lah. Kalau orang kita jenis tengok. Dia cuba kita perhati kalau tengok TV ni. Jangan perhati satu aspek je. Kalau cerita tu cinta-cinta orang kita hayal. Kalau cerita tu lawan-lawan kita hayal. Tak. Tengok tu dia punya buat. Dia buat drama dia tu. Skrip dia. Bukan skrip Dia punya hayalan dia bagi kat kita tu. Tengok lebih-lebih lagi cerita hantu.
Tu hayalan saja cerita hantu tu. Dia pelik-pelik saja cerita hantu tu. Ikhtira'iyun saja tu. Rekaan saja. Cerita hantu. Pelik-pelik dia buat. Benda tak pernah sabar. Plot dia. Tengok cerita hantu. Orang nak tengok cerita hantu. Duk tipu kita saja semua tu. Anak saya suka tengok cerita hantu. Asyik kena tipu. Alah jadi takut. Habis itu. Baik. Habis itu bab amrun i'tibariyun. Dia ada dua. Satu intizaiyun. Satu ikhtira'iyun. Baik, tengok kitab. Kalau begitu. Ni. Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan berjihad di mana-mana jihad. Apa berjihad? Berpihak. Ada kaitan tak amrun i'tibari dengan wujudi? Kaitan macam mana tu? Dia amrun i'tibari tu lain, wujudi lain. Wujudi, nak kata kaitan. Kalau kaitan boleh kita kata tangan ni wujudi. Goyang tu amrun i'tibari. Jadi amrun i'tibari tu dia kaitannya dengan wujudi. Apa dia? Goyang dengan tangan. Tangan tu wujudi. Nampak lagi? Abang Jaidin. Amrun i'tibari kita faham dengan akal. Kaitannya apa? Kaitannya tu terbit daripada tangan sebab tangan tu wujudi. Sebab kita nampak. Kita boleh rasa. Nampak lagi? Tu kaitannya. Baik. Berjihad dengan mana? Berpihak. Betul. Tepat sekali. Hajar Rahayu. Kalau begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan berjihad di mana-mana jihad dan sebagainya. Apa dia sebagainya? Daripada sifat-sifat yang baru. Daripada sifat-sifat yang baru. Habis itu. Berjihad ni maksud berpihak. Berpihak kanan, kiri, bawah, atas. Cerita mereka yang orang putih ni boleh merosakkan akidah orang Islam untuk main kanak-kanak. Yelah. Dia budak-budak kan. Tapi nak menyesatkan akidah tu tak lagilah. Kalau dia buat satu cerita tu, apa Allah Syahmat. Cerita apa orang putih tu pelakon. Apa cerita dia? Ni pelakon cerita apa tu Allah Syahmat. Pelakon Matrik tu. Pelakon Matrik tu, dia ada satu pelakon cerita apa dah. Itu kalau orang tengok tu, jangan salah faham tu. Kalau tengok sekali tu, dia dengan Tuhan tu dia boleh deal lah dah. Apa cerita apa saya tak ingat. Tak apa. Ada satu cerita pelakon X-Men tadi dah. X-Men pula dah. Pelakon cerita, ni bukan pasal cerita, nak tahu kata. Nak kata boleh merosakkan akidah tak? Kena tengok satu cerita. Ada satu cerita tu orang putih lah. Pelakon cerita apa ni? Tadi apa ni? Apa beritahu apa tadi? Cerita apa tadi tu? Saya tak ingat lah nama dia tu. Saya tak ingat lah. Constantine. Constantine. Ya, saya ingat lah. Constantine tu, cerita dia tu, dia boleh deal dengan Tuhan tak dah. Tu bahaya cerita tu. Keanu Reeves. Saya tahu nama Keanu Reeves. Apa ingat. Dia, Doraemon pun lebih kurang. Tapi nak cerita kata yang Constantine tu bahaya. Dia Constantine ni dia seolah-olah dia boleh deal dengan Tuhan pula dah. Yang pelik malaikat tu turun tu, dia boleh lawan lah. Dia boleh lawan malaikat pula dah. Tu mengarut punya cerita. Mengarut punya cerita. Seolah dia boleh deal dengan Tuhan pula dah. Engkau Tuhan ke? Dia boleh deal. Dia pelakon Matrik tu lah. Pelakon Matrik tu. Keanu Reeves tu baru ingat dah. Saya kalau mau putih ni tak ingat mana pun. Kalau yang ni kita betul-betul lah tapi tu nak cerita kata Constantine cerita Constantine tu dia boleh. Kalau orang budak-budak atau orang remaja yang tak ada kuat iman tu, dia tengok cerita tu dia boleh terpengaruh. Dia boleh terpengaruh, boleh rosakkan akidah. Tu boleh, cerita tu boleh rosakkan akidah. Doraemon boleh juga. Tapi Doraemon ni tak nampak sangat lah. Dia nampak keluar kat poket dia tu je. Barang-barang tu dia boleh keluar. Tapi nampak seolah dia betul macam Tuhan juga. Seolah-olah gitulah.
Tu semua ikhtira'i saja tu. Kalau dari hayalan internet terbitnya jadi filem atau difilmkan di sebagainya. Adakah kaitan juga antara amrun dan wujudi? Dia tak ada wujudi dah. Dia tak ada kaitan dengan wujudi dah. Jihad ikut jawi lah ya. Kalau dalam jawi jihad, betul jihad tu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil pihak. Ni masalah filem ni, terbit filem ni, itu benda wujudi kita tak maklum dah. Tapi nak cerita kata amrun itibari, dia benda tu tak ada. Lagilah dia bangsa rekaan saja. Dah tak ada lah rekaan pula dah. Kalau gerak, kita kata ada lagi. Walaupun dia amrun itibari, tapi dia ada tempat terbit. Nampak? Ya betul, Haji Jamaliah betul. Dia kalau benda yang rekaan ni, dia benda tu tak ada. Lagi pula, bukan kata wujudi. Dia amrun itibari, lagi pula benda tu rekaan. Memang ada tempat terbit juga. Kita kata apa? Kita kata apa? Yang kita tengok cerita yang pelik-pelik, cerita hantu lah. Cerita hantu tu rekaan dia boleh terbang. Lepas tu bila dah kena belah tu dia sambung balik lah. Tu mustahil pada adat saja tu. Yang kita campur gaul dengan mustahil pada adat. Tapi kita mustahil pada adat lah. Bila tak berlaku lah. Dia belah macam ni orang tu. Dapat lunya. Tengok cerita Terminator. Itu semua ikhtira'i. Terminator semua ikhtira'i. Dia dah tembak, buang. Jadi logam hancur dah. Dia boleh sambung balik dah. Memang ada tempat perkara wujudi dia. Dekat logam tu. Tapi dia buat sambung balik gitu tu. Tu pelik tu. Terminator lagi dahsyat. Tak habis-habis sampai lah ni pun tak habis. Duk sambung. Tu dia. Habis itu. Dia memang ada kaitan dengan wujudi dengan amrun itibari. Tapi nak cerita kata amrun itibari ni dia ada ikhtira'i yang bangsa fikir, yang dia boleh fikir dengan hayalannya. Dia boleh reka. Tengok dia boleh reka. Dia tembak hancur jadi bulat. Terminator. Lepas tu dah hancur jadi bawah. Dia letup dengan bom. Dia terbuka gini. Lepas tu dia boleh hayal lah. Orang putih boleh berhayal. Sambung balik. Bila dah hancur tu kena logam. Dia boleh sambung balik jadi orang balik. Itu semua ikhtira'iyun. Itu bukan perbahasan kita dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid perbahasan kita amrun i'tibari tapi intiza'iyun. Habis itu baik. Tengok kitab. Kalau begitu tidak bolehlah dikatakan Tuhan berjihad. Berjihad tu bahasa Arab. Bahasa Melayu panggil berpihak. Berpihak kanan, kiri, bawah. Berpihak 8 tadi. Betul. Dan sebagainya daripada sifat-sifat yang baru. Daripada sifat-sifat yang baru. Habis itu. Dan bersalahan pada perbuatan itu ialah. Habis dah. Tadi, jadi kita dah bahas bersalahan pada sifat. Jadi sifat tu kita maklumlah. Sifat Allah Ta'ala itu bukanlah sama seperti arwah yang menumpang pada jirim. Begitu. Baik, kemudian. Dan bersalahan pada perbuatan itu ialah. Ini yang ketiga. Jadi bersalahan tu semua ada 3. Yang pertama bersalahan pada zat. Yang kedua bersalahan pada sifat. Yang ketiga bersalahan pada af'al, perbuatan. Baik, tengok. Dan bersalahan pada perbuatan itu ialah. Apa maksud kata Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan? Dan bersalahan pada perbuatan itu ialah. Perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baru. Yang baru tu makhluk lah. Sebab apa? Tengok. Kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan yang tiada kepada ada. Allah Ta'ala perbuatan dia menjadikan daripada tak ada kepada ada.
Satu. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas alat jentera. Jadi perbuatan Allah Ta'ala bukanlah daripada alat perkakas. Yang ada yang dikatakan ada perkakas nak buat. Macam kita ni, nak buat satu kena ada perkakas. Nak buat rumah kena ada apa, paku, kayu sebagainya. Kena ada perkakas alat. Allah Ta'ala dia menjadikan makhluk dia dia tidak memerlukan, dia tidak berhajat kepada bahan alat jentera. Nampak? Habis itu. Baik, mana dalil? Bismillahirrahmanirrahim. Mana kata dalil Allah Ta'ala tu bersalahan dengan benda yang baru? Kun fayakun. Tu saya tak mau hurai sangat tu kun fayakun tu. Kun fayakun ni panjang cerita dia. Kita tak boleh cakap seberono. Cakap kun fayakun tu dia ada. Allah Ta'ala kata jadi. Jadi dengan apa? Bukan kata sebut Allah Ta'ala sebut innama amru idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Itu perbahasan yang panjang. Saya alhamdulillah ada cakap pagi ni, alhamdulillah ni boleh keluar dari pusat kuarantin. Macam mana seronok sangat dapat belajar. Mudah-mudahan ajar sihat. Tak apa, mudah-mudahan sihat. Yalah kuarantin sekarang ni banyak macam orang kena COVID dan sebagainya. Mudah-mudahan semua selamat lah. Selamat, tak apa, keluar pusat kuarantin, boleh belajar lagi insya-Allah. Baik, selamat, tak apa. Saya izinkan. Baik. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mana dalil dia? Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamai itu ialah kita fikir. Ini bila sebut kita fikir, dia panggil dalil akli. Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru, kalau lah, maksudnya mudah semudah perkataan kun. Itu perbahasan yang panjang ni. Kalau nak sebut kun yang faikun ni, saya tak mau. Kun yang kita bahas kat dia kun fayakun ni, dia ada masalah daripada sifat kalam. Dia terbit dari sifat kalam. Dia kun fayakun ni bukan semudah kita boleh cakap Allah Ta'ala nak jadi, kata jadi. Bukan kita pegang pada zahir ayat. Kita kena faham kun fayakun tu Allah Ta'ala jadikan, adakah Allah Ta'ala sebut terus jadi? Adakah dengan sifat kalam Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala sebut terus jadi? Tu perbahasan dia. Tu saya tak mau nak urai panjang, takut benda tu panjang. Dia berkait, dia heret tu. Dia heret pada sifat kudrat, iradat. Dan juga dia heret dengan sifat kalam. Baik, tengok dalil. Siapa tak tengok jam? 9.20 dah. Bincang kemudian tak apa. Bukan saya tak mau hurai, boleh hurai. Tapi dia panjang. Sebab masalah kun fayakun ni, dia tak boleh sebut kita cakap seberono, tak boleh. Dia kena faham. Kadang-kadang orang tak sampai cerita Indonesia pun ada kun fayakun. Pelik juga. Dia tak tahu apa maksud kun fayakun. Bukan maksud kun fayakun Allah Ta'ala kata jadi. Bukan kata Allah Ta'ala kata tu tak. Ni masalah orang pegang kata Allah Ta'ala kata jadi. Kalau Allah Ta'ala kata jadi hari ni aku nak pergi, aku pergi hari ni. Bukan dengan kata tu yang memberi bekas. Bukan dengan sifat perkataan Allah Ta'ala tu yang memberi kesan. Kita maklum takluk sifat kalam, takluk dilalah. Tu jadi panjang tu. Ni saya ingat habiskan hari ni. Kita sifat apa? Sifat mukhalafah. Nak tengok dalil dia payah tak? Panjang lagi tu. Tak apalah. Kita bincang, kita sambung kemudian lah. Minggu depan lah kita sambung. Dan dalil bersalah Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Kita bahas. Nanti masalah kun fayakun tu nanti
Saya bahas minggu depan sekali dengan ni sekali. Kita bahas dengan ni sekali sebab hari ni kita masa kita nak bagi faham masalah amrul itibari tadi itulah. Arad dan sebagainya. Tapi nanti kita sambung perbahasan. Saya hutang tuan-tuan. Saya hutang tu masalah kun fayakun tu. Bukan saya tak mau urai sekarang, tapi dia perbahasan dia panjang lebar. Tapi jangan kita cakap mudah-mudah Yang kita gunakan ayat tu kun fayakun. Kalau kata jadi, jadi. Bukan sebarang, bukan seberono kita boleh sebut benda-benda macam tu. Kadang-kadang dia boleh lari akidah macam mana. Kalau kata, betul kalau Allah Ta'ala kata tu jadi, terus jadi Ya kata tu jadi. Maksudnya Allah Ta'ala kata tu jadi. Dia jangan pegang etikot. Kerana orang awam ni dia pegang gitu. Dia tak tahu apa yang memberi bekas, apa yang tak boleh memberi bekas. Baik. InsyaAllah kita sambung kemudian. Dia yang tak apa Hajar Zulina. Alhamdulillah Hajar Zulina pun dah faham dah bab tauhid amrul itibari. Lepas ni bolehlah saya tanya. InsyaAllah. Baik, jadi sekadar itu saja. Tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah di sekalian. InsyaAllah. Allah, dia amrul itibar itu bukan sifat, bukan arad ke Ustaz? Panjang lagi ni. Nama pun sifat. Amrul itibari itu sifat. Amrul itibari itu sifat. Nama pun sifat. Dia bukan arad sebab dia bukan benda wujudi. Benda wujudi, benda yang kita boleh dapat dengan salah satu daripada panca indera yang 5. Amrul itibari itu kita panggil sifat. Minggu lepas kita dah bahas dah. Maksudnya Abang Jaidin ada masa tu. Cuba tengok rakaman minggu lepas saya urai. Apa yang dikatakan amrul itibari itu masuk sifat ke arad? Baik. Jadi amrul itibari itu dia tertentu kepada sifat. Bukan arad. Arad tu kena kepada perkara yang wujudi sahaja. Habis itu, wallahu a'lam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, perempuan, ayah-ayah dan ibu sekalian. Tak apa, siapa yang tak faham tu, Abang Jaidin tak apa. Boleh tengok rakaman balik. InsyaAllah kita minggu depan kita urai balik. Kita urai balik. Mana yang tak faham tu, kita urai balik. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa amalan maqbula wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Rujuk minyak dan mengalir tu ada sebut. Terima kasih banyak semua mama semua insya-Allah. Jazakumullahu khairan katsira.